السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن مكر الماكرين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita pada pagi ini biiznillahi ta'ala kita akan membicarakan tentang hadis, bahagian-bahagian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ini berhajaknya kepada seseorang yang beriman di kalangan kaum muslimin muslimat, seperti dia berhajat kepada Al-Quranil Karim. Kerana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai perlaksanaan cara kita hendak memahami akan isi kandungan Al-Quranil Karim. Al-Quranil Karim berhajat kepada sunnah Nabi sebagai Sayyidil Mursalin lebih banyak daripada hadis itu berhajat kepada Al-Quranil Karim. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana Al-Quran kalamullah azza wa jal, Allah Ta'ala bercakap dengan cara kasar-kasar. Walaupun Tuhan kata dalam Quran ma farratna fil kitab min syai', Allah Taala tak mencuaikan satu perkara pun yang ada di dalam kitab. Hak nak berlaku atas muka dunia yang berhajat kepada manusia pakai hidup ni, Tuhan tak ada mencuai, makna tak ada membelakangi, malaikat Tuhan royak belaka. Cuma Tuhan royak tadi itu dengan cara kasar-kasar, dengan cara yang pesing luah-luah, berlaksana nak mengkecil, nak merupakan dan mencontohi tauladan, iaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu mustalahil hadis yang kita duk mengaji ni, kenapa kita berhajat? Kerana kita itu jawab dengan pernah-pernah mulut, iaitu kita bukan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak perlu kita ngaji kitab mustalahil hadis. Kenapa? Kerana kita boleh tengok dengan mata akan perbuatan Nabi, kita boleh dengar akan perkataan Nabi, kita boleh percaya akuan Nabi,
kita boleh tengok sifat kelakuan Nabi. Apa lagi berhajat kita pada ilmu mustalahil hadis? Tetapi dengan sebab kita ni datang mari kepada ini dunia dengan kehendak Allah Azza wa Jal, datang lepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi telah wafat. Apabila Nabi telah wafat, kena ada ilmu pengetahuan yang nak jaganya hadis Nabi, yang nak belanya hadis Nabi. Sama ada perkataan, perbuatan, akuan, sifat kejadian dia, nak bela lagu mana, supaya kemurnian, supaya kebersihan hadis Nabi itu tidak dicampurkan oleh perkataan-perkataan yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain, akuan-akuan yang lain, sifat-sifat kejadian yang lain yang bukan sakut kena pun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, ilmu mustalahil hadis sebagai ilmu al-wasail, ilmu yang jadi wasilah. Apa makna wasilah? Iaitu ilmu jalan untuk nak jaganya al-maqasid. Apa makna maqasid? Matlamat Islam. Islam kita al-kitab, Islam kita al-sunnah, al-kitab was sunnah, al-Quran dan as-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka nak jaga Quran, ada ilmu ulumil Quran. Nak jaga Quran, ada ilmu tafsir. Nak jaga Quran, ada ilmu tajwid, ilmu qiraat dan sebagainya. Nak jaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ilmu mustalahil hadis, ada ilmu ulumil hadis, ada ilmu al-jarh wa ta'dil, ada ilmu takhrij. Ini ilmu yang nak jagakan akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ni hak kita sebut sana itu, ilmu Al-Quran, ilmu mustalahil hadis ataupun ulumil hadis, dia adalah wasail. Apa makna wasail? Yani jalan untuk nak jaganya matlamat. Kita kena faham. Maka ilmu-ilmu yang kita dok ngaji ni dalam bab usul fiqh, orang panggil ilmul wasail. Masuk daripada bahagian masalihil mursalah. Masuk dalam bahagian masalihil mursalah. Apa? Kerana dia tak ada rekah ilmu baru, tak ada merengka ilmu baru, tetapi dia mengadakan ilmu untuk nak jaganya maqasid, jaganya matlamat asli, jaga Quran, jaganya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak fokus, iaitu kita nak bicara dengan cara pendetailan, dengan cara laik, bahasa petani kata, akan bahagia hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa banyak sangat bahagia hadis Nabi? Kerana kalaulah kita nak kecek jadi mudah faham, hadis Nabi ni pejalah mata, taklah tangan, tak dahi, tak kena mikir banyak. Dia tak lari daripada tiga dasar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kecek tutur dengan lidah dia. Wa emma perbuatan yang Nabi gerak-geri ya buat, hak sakut pada dengan amal ibadat, ataupun akuan orang lain buat, sahabat lain buat, sampai khabar kepada dia ataupun dia tengok, maka ya aku di atas perbuatan itu. Ini khusus bagi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh. Lama ke berasa kata kita nak reka gapo-gapo, reka gapo-gapo, kamar dia kita tak apalah. Dalam Islam sahabat pun ada reka-reka tu. Jangan. Sebab hak tu ya bukan reka, ya buat kamar dia Nabi aku. Ini satu sudut, satu rupa, satunya gambaran dalam Islam buat kira. Sebab Nabi SAW aku terhadap perbuatan tersebut. Tetapi kalau kita kita ni pi aku. Kalau kita buat siapa dia aku? Aku tak ada ni tak boleh. Yang kita buat mudah-mudahlah dengan agama pa Nabi pawi amaran, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa buat amal akan amalan apa-apa bukan di atas bukan di atas sunnah aku, maka perbuatan tadi, amalan tadi ditolakkan, Allah Taala tak terima.
Maka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi pada dua bahagian. Perkataan dia baik, perbuatan dia baik, aku bagi pada dua bahagian. Yang pertama daripada bahagian orang panggil hadisul qabul ataupun al-qabul, hadisul maqbul. Lebih kena. Hadis yang diterima. Hadis yang diterima ni ingat semua. Amo kaca dak ulai sini bukan gapo dak nak uwi orang walaupun setara mana pun boleh faham ilmu hadis. Uwi mudah kita pelajar terutama kita ni orang biasa pun. Tapi kita agak atau ngaji sini bukan biasa, terkadang ustaz. Nah, boleh-boleh dia tambah, terkadang banyak lagi ilmu daripada kita hak mengaji pengalami. Tak apalah, kita bakat-bakat kongsi. Terkadang tu imam, tu khatib, tu bilal, terkadang ketua kampung. Dia kena tahu masalah ni. Jadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu terbagi pada dua bahagian. Yang pertama hadisul maqbul. Hadis maqbul ni ada berapa bahagian pula? Ada 4. Ingat mudah-mudah gitu ada 4. Iaitu hadis sahih. Hadis sahih li zatihi. Mana hadis sahih pada diri dia. Tak ada berhajat pada bantuan lain-lain. Itu panggil hadis li zati, hadisun sahihun li zatihi. Itu makna. Kemudian hadis sahihun li ghairihi. Hadis sahih tapi ia berhajat kepada hadis lain bantu dia. Itu panggil hadis sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan ni tak sampai darjat hadis sahih. Lagu mana hadis hasan? Iaitu hadis 80 naik 70 naik ke atas. 70, 80, 90. 70, 80, 90. Duk antara tu. Setengah ulama bila di 90 lagi. 90, 70, 80, 90. Duk antara tu. Jangan pergi bawah daripada 50. Bawah pada 50 tak panggil hadis hasan, orang panggil hadis dhaif. We nampak gambar yang mudah-mudah. Maka hadis hasan ini ada dua juga. Hadis hasan dengan diri dia tu ya hasan dah. Tak ada berhajat pada orang lain bantu. Itu panggil hasan li zatihi. So lagi hasan li ghairihi. Dia tadi itu hasan tapi berhajat pada orang bantu dia. Itu mana? Hasan li ghairihi. Pak bahagian ni orang panggil hadisul maqbul. Hadis yang diterima boleh buat hujah dalam hukum syarak di dalam agama Islam. Yang kedua daripada hadis, bahagian hadis orang panggil hadisul mardud. Hadis yang dikena tolak. Hadis yang dikena tolak ni mula di hadis dhaif, turun sampai ke mocok, sampai ke patak, hadis maudhu', hadis palsu. Tu ya. Kalau nak ngaji sampai ke langit mana pun ilmu mustalah hadis, duk pusing kau tu. Cuma pendetail dia tu nak boleh jadikan sahih, nak boleh jadikan hasan, nak boleh jadikan maudhu'. Hak tu kena serah pada ahli dia dah lah. Tapi kita sekadar-kadar kita boleh royak juga pada diri kita. Anak cucu kita, anak mamun kita. Apa dia hadis ni? Kita boleh royak. Apa dia bahagian hadis ni? Kita boleh royak. Hadis mana dia boleh terima? Kita royak boleh. Hadis mana tak boleh nak terima? Kita royak boleh. Jadi hadis bahagian kedua apa? Hadisul mardud. Hadis yang tak pakai khijah. Bahasa kita kecek gitulah mudah. Hadis tak pakai khijah. Apabila hadis tak pakai khijah ni, Allah kata hadis tak boleh nak buat guna lah. Hadis mula tak boleh buat guna, iaitu hadisud dhaif. Mula-mula lalu, mula dia dhaif. Tarik mari sampai kepada hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu. Maka duk tengah tu banyak lagi bahagian. Duk tengah tu banyak lagi bahagian. Ni bahagian tu duk ngaji ni. Dulu kita ngaji hadis makhluk, hadis tu kapal laika. Yalah juga, dhaif juga. Dulu kita ngaji hadis muttarib, hadis yang pesing tak boleh kita nak buat kira. Buat apa? Kerana banyak perkataan yang seorang tok guru tu rayak, tapi rayak tak serupa. Tak serupa lagu mana rupa. Terkadang dia isbat, terkadang dia nafi, terkadang dia terima, terkadang dia tak terima. Dalam masalah tu lah, tok guru tu lah, lagu tu perkataan hadis yang wari tu orang panggil hadisun muttarib. Maka hadis tak pakai juga. Pagi ni insya-Allah taala kita perhatilah deh. Kita perhati supaya kita tadi itu boleh tengok dengan cara jelas, iaitu hadisul muallal. Hadisul ma'lul.
hadis yang nampak rupa tadi itu janguk. Hadis ataupun nampak rupa yang molek, tapi pada hakikat ia ada rusak. Rupa lagu mana Moga-moga lagu ni kita nak faham dengan cara-cara mudah. Iaitu perkara yang kita nak faham dengan cara-cara mudah ni, apa dia? Kita nak faham kata benda luar nampak janguk, tapi dalam dia ada cacat. Dalam ada cacat lagu mana? Kita pakai duk menanam buah kayu belakang paktai kita ni. Terkadang kita beli buah durian sebuah, itu sebiji dia tu, sute dia tu, kecik pasal petani, sute dia tu. Kita beli mari. Apabila kita beli mari, nampak rupa luar tak ada apa, tak ada jadi rusak gapo, tak ada itu, tak ada ini. Lepas tu apabila kelik belah apa nama rumah ni, nya buruk situ, nya makan di ulak sini. Hanya tu. Itu panggil hadisul ma'lul. Tengok rupa nampak angok. Sanak pun ada, mata pun ada, orang royak pun ada. Tapi punya suluh tengok dengan alat dia, tak jadi sempurna ni. Itu panggil hadisul ma'lul. Mudah-mudah amun nak royak mudah-mudah kita faham. Harap kita apa nama? Kita perhati. Kita perhati. Adalah kita perhatilah, perhati molek supaya kata kita ni boleh bibit kelik ilmu mustalahil hadis. Apabila kita bawa kelik ilmu tu, itu matlamat siapa kita mengaji. Siapa kita mengaji, apabila kita boleh faham masa guru duk mengajar, kita boleh buat kelik lalu dah ilmu pengetahuan. Sebab tu mengaji ni hak penting kali bukan mengapa tu penting juga, tetapi penting pada tu lagi faham dalam masa tok guru mengajar, hak tu penting kali. Sebab tu nak berhajat pada orang cakap nak jadi guru ni kena cerak. Lepas tu misal dia kena nyata, akal dia kena waras. Itu makna Syekhul Fattah. Supaya apa? Supaya ia beri ilmu pada kita, kita boleh faham apa dia kata. Apabila faham pada guru mubasyaratan direct lagu tu, ia tak terlupa hamat rima, tak lupa lagi. Kalau kita hafal, lepas tu hafalah setara mana. Kalau tak murajaah, tak main dengan dia, tak ulai dia, lupa. Orang yang ngapa Quran kadang-kadang saing-saing tu, nak heret tak mari dia kata Quran. Faham buat lagu mana dak heret mari-mari. Murajaah buat gapo lagi? Tak rajah langsung. Tak ada bergatu khijam anak bini bergatu begani, tak ada di situ. Ia kena ada cara dia dalam masalah kita nak menetapkan. Misal gini bukan apa dak, nak ayat kata ilmu ni kalau kita faham, ia tak lupa. Tapi kalaulah kita hafal, ia terlupa. Dengan sebab itu dalam majalisul ilm, dalam majalis ilmi ni, hendaklah kita huduk. Apa makna huduk? Tenangkan. Uskutu, senyap. Pasal cakap gapalah dalam majalisul ilm. Kerana apa? Kerana di sini berhajat kepada huduk. Apa makna huduk? Tenang. Sebab madah kita nak royak ni apa payah. Jangan kita tashwish, jangan kita memasukkan perkara-perkara yang luar-luar. Apa? Kerana dalam ini malaikat duduk sekali dengan kita, malaikatus sayyahin sekali dengan kita, taufik rahmat sekali dengan kita. Hendaklah kita merluangkan hati kita untuk menerima ilmu pengetahuan. Apabila ilmu pengetahuan ni masuk di dalam diri kita, maka kita masuklah dalam ayat tu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang ada ilmu Allah Taala angkat darajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Adakah sama orang tahu dengan tak tahu? Memang tak sama. Tetapi yang boleh mengambilkan pengertian, memahami akan ayat tersebut, tak lain tak bukan daripada orang yang mempunyai akal fikiran yang waras. Ini faham kita. Maka hadisul mu'allal ataupun hadisul ma'lul, maksud lagu mana? Iaitu huwal hadithul ladzi uttli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minha. Ini Imam Ibn Salah. Ibn Salah ni salah seorang imam dalam agama Islam kita yang dia karya kitab Mustalahil Hadis.
Kitab Mustalahil Hadis iaitu ilmu Mustalahil Hadis. Ya karya mari untuk nak kita ngaji bahagia hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada kita nak turun situ takut orang tanya. Apa kita kena duk ngaji Mustalahil Hadis? Hadis sahih, hadis tak sahih, hadis tu, hadis ni buat apa? Kerana jawab mula-mula iaitu kita bukan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ mula-mula. Kama dia Islam kita ni adalah agama yang buka luas. Bukan khusus tertentu bagi orang Arab. Maka apabila Islam kita ni buka luas, bukan tertentu bagi orang Arab, orang bukan Arab pun ramai masuk Islam. Maka orang bukan Arab ramai masuk Islam pakai syariat tu lah, pakai Quran tu lah, pakai hadis tu lah. Maka dicemburukan oleh musuh Allah Azza wa Jalla, musuh Allah Ta'ala, ia cemburu, lalu dia meletakkan hadis-hadis pelesu, hadis-hadis yang tak sabit, hadis-hadis yang adanya perkara-perkara yang tak terpakar di dalamnya. Sebab ia tahu supaya kita kalau ramai nak banding mudah-mudah, muga satu muga nak jadi harga, pasti kita kena mengkekalkan keaslian dia. Kena kekalkan keaslian dia. Kalau tak kekal keaslian dia, jatuh harga. Misalnya mana? Misal ni orang panggil alat untuk nak menderahkan suara. Alat untuk nak menderahkan suara ni terkadang sutin ni 100,000. Terkadang 100,000. Kan aku nampak 4 segi, kananya mahal gitu lalu. Aku dah belikan anak cucu aku 45-60 kot. Bukan. Hak ni yang lain pada hak tu, walaupun rupa tu nak serupa. Kerana hak tu hak tiru, hak ni hak asli. Maka dalam ibu hak asli ni, orang menyipet, orang hak sipet dia tahu. Kata dalam tu alat nak pakai tu gapo, besi pesen mana, perak pesen mana, gapo roya pesen mana, nak boh di dalam tu. Kalau boh hak tak kena dengan keadaan dia, maka tak guna dah bukan ni. Tahu. Nak kita faham Islam kita ni, Nabi kata satu riwayat lah, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tinggi, tak ada perkara yang boleh tinggi di atas dia. Ia cukup dalam Islam. Bab pegangan, bab amal ibadat, bab muamalat jual beli, setakit semua, ekonomi Islam kita duduk atas. Bab siasi, bab politik Islam duduk atas. Bab tarbiyah wa ta'lim, cara didik, cara betul, cara mengaji, duduk atas. Semua atas belaka. Jadi musuh Tuhan ni rasa tak setuju. Ia kata dalam ayat Quran Tuhan punya raya, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak, dia tak reda terhadap kita. Dia tak boleh tengok kita lebih. Menyakit buat dia. Apa nak buat lagu mana? Musyarat juga buat dia pun. Musyarat supaya nak buat lagu mana Islam tu jadi rutuh turun. Nak rutuh tadi itu nak cabut iman daripada dada Islam, tak boleh cabut. Buatlah nama mana gonjel secara mana tak luruh Islam yang ada dalam hati seseorang mukmin. Banding dengan cara mudah, lobailah setara mana tak akan habis. Azakumullah. Lobailah setara mana kalau tengok muka tu kemah. Apa? Kerana iman dia masih ada dalam hati dia. Nak kita faham dengan cara jelas. Iman kullian, iman semua tu dia tak keluar tu baik. Walaupun ada syu'ab, ada cabangan-cabangan dalam hati dia, perkara-perkara yang menyebabkan dia tu rusaknya iman, rusaknya Islam. Tapi nak cabut dengan cara sempurna, tak boleh nak buat lagu tu. Tapi musuh Allah Ta'ala yang tak ada nak situ, apa tu royak hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita turut dia, bukan kita pergi masuk dalam agama dia. Apabila turut dia, kita dah di belakang, kita tak boleh nak duduk depan. Sebab kita jadi orang turut ni pasti kena duduk di belakang orang yang bawa. Bagaimana imam nak duduk depan daripada makmum, ya tak jadi. Maka ya buat satu cara mikir, buat kita kena buat hadis pelesu. Apabila buat hadis pelesu ni masuk, ya pelesu ni ya banyak bagai. Pelesu hak tak jadi, pelesu hak jadi, pelesu gitu-gitu banyak cara. Pelesu hak tak jadi, mana pelesu hak tak jadi ni, mana pelesu hak sungguh tak ada apa sekarang. Sanad pun tak ada, rawahu pun tak ada. Lepas tu pelesu hak biasanya baba boleh kira. Ya bos sini, capur. Kita nak misalkan, mudah faham. Apa nama ni? Perkara yang halal,
ia campurkan dengan benar reh. Hadis tu semata tu ia ada beberapa kalimah. Terkadang sampai 15 kalimah, terkadang sampai 16 kalimah, terkadang sampai 17 kalimah, terkadang sampai berpuluh-puluh kalimah. Kata gilah. Tapi dalam kalimah hadis tu perkataan tu ia tukar. Sini bukan hak asal, sini bukan hak asal, sini bukan hak asal. Kecek mudah-mudah je hak kita akad. Je gagamaha tu. Jangan jaga beli kaki lima. Terkadang nampak rupa ni jangan kira lah gagamaha harga 14,000. Tapi enjing tu ia ada tukar tepat sikit-sikit tu. Apabila kita pergi masuk sun dia tepat hak nak sipai sungguh, dia kata nak sipai tak boleh. Hak ni alai hak suku, alai hak baru dia kata. iPhone kita beli hak tangan dua, terkadang nak tukar bateri ya tak boleh. Buat apa? Kerana dia ni diubah belum daripada membeli daripada tangan yang kedua lagi. Begitulah musuh Allah Taala ia buat terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia buat lagu tu, orang Islam lagi gantung di hadis tu, lurah pas tanuh. Apa lagi? Bab akidah peluruh, bab akhlak peluruh, bab amal ibadat peluruh, lurah habis. Supaya nak tahakkuk, supaya kata nak menjadi boleh orang Islam tu duduk bawah dia, kena main dengan jalan ni. Maka ulama Islam bukanlah duk dia, bukan mana ulama Islam duk dia tak ada mulut sepatah sekarang habuk dak. Dia musyarak, dia mikir, dia buat kajian dengan sungguh-sungguh sampai ketak kitab-kitab seumpama ulumul hadis bagi Imam Ibn Salah untuk nak mengkaji dan membersihkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tamah-tamah kacauan-kacauan daripada musuh Allah. Faham lagi hak kita rakyat. Itu sebab kita duk ngaji ni. Sebab tu kita duk ngaji. Kerana kita duk korong 15 ni. Korong 15 ni jauh sangat dah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dekat-dekat. Kita ni anak-anak muda kita duk banding cara kajian baru. Ambil di sini, suk di dinding lek belakang. Tempat rongan hak dulu tu. Kamar dia orang ni wak rupa. Permainan budak lah wak rupa. Wak gini dengan bahasa bisu. Orang yang kedua buat, orang yang ketiga buat, yang keempat buat. Suk di dinding tu, rupa tak serupa dengan hadapan. Nak kita nampak kata agama kita ni kita jangan sengka apabila celak mata. Oh, lagu ni tok nenek moyang kita dah bawa. Hak ni dah Islam Nabi. La. Bukan lagu tu. Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Islam Al-Kitab was Sunnah. Islam yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hadis tu pula Allah Taala tak ada jamin kata nak jaga seperti Al-Quran. Quran tak apa Tuhan jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan jagakan Quran. Aku buat turun, aku jaga sendiri Quran. Tapi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan serah kepada kita. Lepas tu kita nak jadi tentera Allah, bantu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kena ngaji hak ni. Kalau tak ngaji hak ni, free kita. Buat apa? Kerana nak calon diri tu Nabi tak boleh. Dengan sebab itu dalam manhaj, dalam jalan ni ahli sunnah wal jamaah mazhab salah ni lah seluruh dunia orang yang jaga hadis Nabi sungguh. Seluruh dunia orang yang khidmat kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh. Semenjak belum ada kita datang lagi. Bukan sekadar hak kita baru-baru ni, baru mari korang ke-15 ni, 14 ada ulama sunnah jaga, 13 ada, 12 ada, 11 ada, 10 ada, sampai kepada zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah dalam sejarah. Begitulah orang cara hadis Nabi Tuhan bakit buat sunnah saja jaga. Sebab tu kehebatan orang yang berpegang dengan ini mazhab, ini jalan ni, di mana-mana tempat dia khidmat kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa lagu mana? Iaitu huwal hadis. Ya hadis juga, hadis maklul ni. Hadis yang ada muskilah ni, hadis ni iaitu hadis yang kita tilik pada dia, utul yang kita tilik pada dia ala illatin, di atas illah, ada penyakit taqdahu fi sihatihi, yang memunuhkan hadis tu nak jadi sahih. Kecek mudah-mudah gini lah. Kita tilik, kalau kita bukan ahli, wah dia hak patah dah dengan wah dia kena di tak patah dah, mana nak biasa tak leh.
Tapi kalau ahli dia tengok, ini wah dia patah dah ni. Walaupun rupa berduri, rupa tu molek, tak ada cacat, tak ada berapa, tapi ahli dia tengok, ni patah dah harga lain. Orang ahli hadis apabila diberikan hadis kepada dia, baca hadis, ni hadis ke tak Tok Guru? Dia kata tak. Tahu main lagu mana? Tu hewi tak supa. Orang duk main ngemah, tangan dia ni, dia pegang mah, ni mas 9 dia kata, ni mas 10, ni mas buku dia kata. Dia tahu. Orang duk main dengan duit, pegang saja dia rasa ini bukan. Ulama apa supa? Ulama yang dengar hadis, ulama hadis maksud yang dengar, yang reti ni bukan. Ya ada bauan dia. Supa ngak orang duk main dengan Quran. Apabila main dengan Quran, ya semaya belakang orang. Hari tu tak mas semaya belakang orang. Tok Imam baca ayat, apa yang dia ingat tadi itu, apa yang dia tahu tak supa. Dia tegah. No ayat tak ahli dia ni jangan main. Allah Taala wi tak supa. Manusia ni Tuhan wi tak sama. Ada tukar masing-masing. Orang ni tukar ni, ada kelebihan tak sama. Supaya Allah Taala mentahqiqkan akan boleh kita guna setengah di atas setengah. Fi sihatihi ma'a serta anna zahira, zahir dia tu rupa luar tu assalamatu minha. Nampak molek? Nampak sejahtera molek? Tu nak ayat kita faham. Maka ulama kata di sini, fayukhadhu min ta'rifil 'illati hadha anna al-'illata 'inda ulama'il hadits la budda an yatahaqqaqa fiha syartan. Maka diambil daripada ta'rif illah ini bahawa sesungguhnya illah ni penyakit Kalau kita kecek mudah penyakit. Penyakit ni afanallahu wa iyyakum. Afanallahu wa iyyakum, minta selamat belaka wifak kita sihat belaka. Ya penyakit ni terkadang kita tak nampak. Hak bosan sekali dalam. Kalau luar nampak kulit gatal boleh kira, tapi kalau dalam ni tak nampak, kena pergi X-ray tengok. Sebab tu orang sunnah kita ni dalam masalah hidup ni, kita jangan buat halabalaka sangat. Duit ada banyak-banyak tu kita cara ke diri kata. Kerana orang sunnah ni berhajat kepada dia tadi itu as-sihah, supaya dia boleh dakwahkan agama yang sebenar ni kepada umat masyarakat ni gitu. Jangan, terutama guru-guru, ustaz-ustaz, jaga makan-makan ni, jaga minum-minum ni. Hidup dalam sihat. Kena tengok gatik rupa cara hidup pai kita lagu mana supaya kita tadi itu boleh guna. Maka apabila masuk di dalam ibu X-ray tu, ia akan tahu dalam tubuh tu ada gapo gatik illah, ada gapo gatik penyakit. Begitu juga ulama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ia tengok hadis, ia tahu kata illah di sini ada gapo-gapo yang jadi sebab. Maka kena ada dua syarat di sini. Ada dua syarat. Nanti kita tengok dengan cara mudah. Nanti kita tengok dengan cara mudah. Ia kata di sini, ia kata yang pertama al-ghumud wal khafa. Syarat mula-mula nak jadi hadis yang ada penyakit ni, iaitu hadis ni yang ada al-ghumud wal khafa. Khafa ni mana? Tertutup. Tak nampak tengok dengan mata biasa. Maksud khafa ni tak tengok nampak dengan mata biasa. Tengok sana ada, orang royak pun ada, guru pergi mari pula. Kita tengok tak nampak. Apabila tengok sungguh, ia akan dapat. Selagi hamba nak wari misal, insya-Allah. Masa ada lagi 4-15 minit kita tengok. Yang kedua, al-qadhu fi sihhatil hadis. Qadah. Jadi rusak dengan sebab penyakit itu ada, nak mentasahihkan hadis itu. Hadis ni tak akan jadi sah. Hadis ni tak akan jadi sahih selama mana ada penyakit ni duduk dalam. Kalau gitu, perkara ni kita kena ambil tahu dengan cara jelas. Misal balah mana? Pak kita nak tahu lagu mana, nak misal tu nak tahu dulu. Nak tahu lagu mana kata hadis tu ada muskilah tak ada muskilah. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab Kifayah fi ilmi riwayah, 2 jilid, 1 sesa. Sebab tu orang ngaji agama pelajar-pelajar, jangan ilmu tu jangan hemah tu rendah-rendah. Jangan. Kita ni kalau ngaji mahalai sining ni, kita kata tak ada duk jadi berat sangat. Ni terkadang mai duk mengepek. Allah mengaji usuluddin payah, cikgu payah, ustaz payah, doktor payah ke mana?
Oh yang kata tak faham bahasa Arab. Allahu Akbar. Kita tengok terkadang mahalai kita ni tak ada tebal sangat yang ngaji. Ngaji dengan wi padan dengan pak teh kita. Sekadar ni. Ataupun tebal ni. Maka mukarrar sekadar ni 400 muka, 400 muka, 300 muka, benda biasa ya. Kita setelah daripada mengaji, setelah daripada kita mengaji, kita tadi itu sudah daripada kita mengaji, kena buat pula kajian. Bukan ngaji berhenti banyak tu. Kita nak mengajar orang, kita nak dakwah orang, kita nak itu ini, kena rujuk kita terkadang beribu-ribu muka. Berjilid-jilid duk gitu. Apa bukan sebuah duk begitu. Nak kita faham kata hemah kena tinggi. Allahu Akbar. Hemah ni mintaklah orang-orang mana-mana yang duduk depan janganlah cakap wi patah hemah. Kita mak pak jangan kecek wi anak patah hemah. Kita ustaz, tok guru, siapa pun hak jadi muallim, jangan kecek wi anak murid kita patah semangat. Tapi wi semangat tinggi serta kita tarbiyah ya, jangan wi takabur. Bukan mana kata siapa kalau kita akak semangat dia tinggi ya kecek tengok belakangnya becik demo. Patu hai becik lagu tu. Kita tak boleh. Wi hemah tinggi serta ada tarbiyah dia tawaduk molek. Tapi apabila dia jumpa dengan masalah orang kacau agama, dia memprotes seumpama batai kayu kerah begitu. Ini hak no. Hak tu hak yang dimaukan. Maka cara kita nak faham ni Khatib Al-Baghdadi raya dalam kifayah fi ilmi riwayah, kitab tinggi tu, kitab mustalah hadis hak tinggi. Dia katakan dia kata as-sabilu dengan perkataan bahasa Arab hak kita nak baca wi mudah faham. As-sabilu ila ma'rifati illatil hadisi ay yujma'a baina turuqihi. Sabil mana jalan kepada kita nak mengetahui penyakit penyakit hadis. Penyakit hadis bahawa hendaklah kita hipung jalan-jalan ni dia. Mana kata turuqihi, jalan ni dia, mana sanad dia. Sanad pertama piya raya. Sanad yang kedua piya raya. Sanad yang ketiga piya raya. Alhamdulillah pelajar-pelajar daripada pelajar orang kita lah, orang sunnah kita ni, amba pernah buat di majlis tempat kita tu cara kita nak takhrij hadis. Ngaji belaka di jamiah kita mengajar. Cuma kita main ngaji luar daripada masa untuk kita menglaik lagi. Hadak ngaji tu asas dah. Amba berasa kata puas hati. Terima kasih kepada asatizah guru kita yang duk mengajar di jamiah dan sebagainya. Mengajar anak murid ke ilmu tu ke asas.ความรู้ พื้นฐาน dia faham. Jadi budak apabila boleh takhrij ni, dia tahu nak guna mu'jam mufahras li alfazil hadis, nak guna lagu mana, nak guna Tuhfatul Ashraf bi ma'rifatil atraf, nak guna lagu mana. Dua kitab ni kalau lah boleh guna, seolah-olah dia tahu kata hadis ni jalan ni mai ikut ni, hadis ni jalan ni mai ikut ni, hadis ni jalan ni mai ikut ni. Kecek mudah-mudah nak mari sini ya Jamiah Fatani pada pagi ni, tapi mari buculik menepati jalan nak mari pada tempat yang satu. Hadis Nabi gitu. Haning terkadang orang Madinah raya, ni terkadang orang Mekah raya, ni terkadang orang Syam, ni terkadang orang Yaman, ni terkadang orang daripada Hadraul Maut masalan. Raya hadis Nabi berlainnya jalan. Maka hadis muallal ataupun hadis ma'lul ni kita nak tahu kena hipung jalannya dia semua. Mari mana hadis ni? Satu ke satu. Bahkan mau kata apa nak hipung lagu mana? Nak hipung ni ulama buat wisiat dah. Cuma kita je pergi ambil lah kita ulama, mari tak depan kita. Tu yang hari ni tak ada payah. Maktabah kita banyak di mahalai kita tu. Maktabah tu, tapi hak jadi berasa kecil hati, berasa serabut juga kita ni. Pelajar-pelajar tak ada ambil amati mana dengan kitab-kitab. Pelajar-pelajar tak ada ambil berat mana dengan kitab-kitab. Hawak apa? Tak tahu. Kita kena kaji kelik semula. Masa kita duk mengaji sini maktabah atas tu Dr. Jihad ngaji pagi ni, dia kata kita takrib, kita mengepek terhadap ulama. Dia kata kita ulama main duk royak ulama ni dhaif, orang ni siqah, orang ni gini. Dia kata kita takrib, yang menamakan kita mengepek pada ulama. Puak-puak ngaji Allah ni sampai ke bawah ni mengaji.
Lalu dia kata nak tengok, naik maktabah dia kata. Guru lah umpama tu menyebabkan anak murid tadi tu rasa rajin. Dia tahu hari sini kita. Senang kena wari boleh anak murid jaga mana nak bibik wari tak apa nak pergi tengok. Tak, mu nak pergi tengok dia. Gi di maktabah, nak jemput kitab tak mana? Nak tanya tuai nak tunggu maktabah tu. Orang dok jaga dia tu, khazain dia tu. Mana itu bahagia ilmu hadis dia tunjuk. Mana kitab takribitas dia tunjuk. Lagu tu baru membawa pada ummah tadi itu jadi bergerak. Kita ni kalau tak baca tambah tak sakit besar. Umat kita ni Melayu ni, apa nak kata sikit sinilah, malah baca. Malah baca. Allahu Akbar, ni tak tahu nak kan. Terkadang Quran tak baca. Dia kata hak lain. Kalau rajin Quran hak lain tak baca ke? Pas nak majulah mana? Kena baca ke kita. Kita kecil-kecil tak boleh bahasa Sia, Jawi. Tak boleh Jawi, Rumi, tak boleh. Kalau pandai lagi Arab, pandai lagi Inggeris, pandai lagi, kena baca. Umat-umat al-Islam, kamu nak pada kemajuan, nak kepada kejayaan, nak pada ketinggian dalam dunia dan akhirat, fa'alaikum bil qiraah, suruh baca. Mengaji suku. Mengaji tu mengaji ni kita duk mengaji dah. Minggu-minggu kita mengaji dah dengan guru. Lepas hari tu baca. Kena baca tak boleh. Kena we tahu. Susung gitu, susung gini, susung gini. Itu cara dia. Lalu sabil jalan ni kita nak tahu tu, nak mengetahui illatil hadis, hendaklah kita hipung jalan-jalan hadis wa yunzara fi ikhtilafi ruwatihi. Maka kita tilik pada di mana tak serupa. Ning tak serupa betul mana. Jalan ni hak Yaman tak serupa betul mana dengan jalan hak Mekah. Jalan Mekah tak serupa gana dengan jalan hak Syam. Mana tahu. Ha ni khijab alim ulama, khijab pelajar lah. Tapi kita tahu cara. Gitu orang ngaji. Nak jaganya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi ni air kepada kita di sungai Qalih Haud. Ni mengambil minum daripada tangan Nabi Muhammad sendiri. Nak selawat kepada Nabi, banyak sekali ngaji hadis. Mereka kata nak selawat ke Nabi, banyak. Nak buat lagu mana? Hidup selawat Nabi, ngaji hadis Nabi, boleh selawat. Dalam Bukhari itu beribu, bahkan berpuluh-puluh ribu selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu selawat lagu tu baru kena, bukan selawat lagu lain. Tu. Wa yu'tabaru bi makanihim min al-hifz wa manzilatihim fil itqan wa ad-dabt. Makna dan dilihat pada makanah ni mana? Orang hak ini kita ukur pula Muhammad dengan Zaid. Dua ni hak mana ngaji dakit niyum. Ngaji boleh syarful ula, atas daripada 100 lagi misal kata. Hak mana di antara dua ni? Kena ukur. Lepas daripada al-itqan. Itqan ni maksud lagu mana? Yakni rayak hadis jadi tak cacuk dengan hak lain-lain. Ya rayak dengan cara molek, teratur molek, dan dabt. Cara ya rayak lafaz hadis Nabi ni betul molek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata. Lagu tu barulah dinamakan cara kita nak periksa tengok akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal satu daripada misal ma rawahu Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ni salah seorang tokoh ulama besar daripada ulama al-muslimin. Dia katakan hadis ni Tirmizi riwayat, Abu Daud riwayat, Tirmizi pun riwayat. Dia katakan haddatsana Abdus Salam ibn Harb al-Mulai, telah mengkhabar akan daku oleh Abdus Salam anak Harb al-Mulai anil A'mash Sulaiman ibn Mihran daripada A'mash an Anas daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qal. Cuba kita perhati, Qutaibah ambil pada Abdus Salam, Abdus Salam ambil daripada A'mash, A'mash ambil daripada Anas. Nampak sambung molek tu. Kalau kita dengar nampak sambung molek. Tirmizi pun wari dalam sunan dia, Abi Daud pun wari dalam sunan dia. Nampak sambung molek. Kalau kita agak tak ada apa dah lah. Sebab kita ngaji sanad sambung, orang royak tu sika, orang royak tu semaya baik, adalah maksudnya kama dia tidak syaz, tidak illah. Tidak illah ni kita tak nampak. Nampak pada zahir pak cara ni nampak kena cara-cara dia.
Katakanlah lafaz dia. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tadi itu hendak membuangkan air besar ataupun mengqadakan hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia hendak itu perkara, katakanlah lam yarfa' thawbahu, dia tak akaknya pakai kain dia hatta yadnu minal ardi, sehingga dia dekat dengan bumi baru dia akak kain. Sebab tu dalam masalah pakaian kita ni kena jaga, terutama kita orang Melayu ni. Alhamdulillah dakwah sunnatin nabawiyah mari ke taning kita ni jarang tengok orang perempuan tu nak ngemeh. Jamai dulu kat masya-Allah pakai baju, maaf kita sebut ni, mengemai pergi cari rebung, mengemai pergi hamba air, mengemai tu mengemai ni, dia tak tahu kata berdosa besar tu buat lagu tu. Sampai ke Allah Subhanahu wa taala melaknati kalau duduk lah tu. Buat apa? Kerana kebudayaan. Moga hari tu kita jadi apa nama, kalau orang tok guru pun isteri dia katok kain dengan pakaian dakwah kecil gitu. Orang panggil kain kelubur Hindu. Zaman tu tak mudah-mudah mama mana-mana apa balah tu. Kita tengoklah gambar-gambar tu. Moga kita duduk dalam keluarga ada tok guru tu, kita boleh tengok. Ni isteri dia ni, tok guru tu, tok guru ni pakaian gitu ya. Pas orang kampung pakai biasa, mengemainya begotunya begani. Tu nisbah bagi orang perempuan. Pas orang lelakinya ai dalam, nyo akak kain tak tahulah, lebih pada lagi menyedung kata. Akak sampai ke atas pada apa nama? Allahnya nampak kena aurahnya menjodok ikut saya gitu. Tapi apabila mari dakwah sunnatin nabawiyah, pakai baju tok, pakai seluar acara molek, gosok tak jadi tangga, tak berapa, bau pun tak ada, barulah ubah keadaan. Ni keberkatan dakwah sunnatin nabawiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tadi itu tak akaknya kain, malaikat rapat dah. Ya duk tempat lindung tak nampak dah, tempat nak qada hajat tu. Ini ada istiadat dalam Islam belaka. Orang biasa mengaji Pakistan dia tahu. Kata orang Pakistan ni, ya lagu mana keadaan Allah. Orang Mesir lagu mana bak qada hajat ni teruk dah. Orang Islam lah, kalau kita tengok bilik-bilik air cuma kotor. Kalau kita tengok orang Jepun, orang Cina, orang apa, Allah bilik air boleh tidur kata. Boleh kita menyaksi. Sebab tu bilik air masjid apa, jangan kita jadi. Nabi Muhammad hajar dengan cara molek. Bukan mana kata kita nak lepas ikut sen, tak leh. Ni terkadang kita kalau lepas ikut sen, kalau ngepam minyak bukan orang Islam, lebih baik pam minyak bukan orang Islam dengan bilik air masjid. Kalau kita tengok di Sudan di mana, Allahu Akbar, bilik air dia tak gamak nak masuk kata. Ini kita umat Islam gana jadi keruntuhan lagu tu. Kerana Islam Muslim bila Islam. Orang beriman, orang Muslim tapi Islam tak ada di amal dia tak ada. Hak ni hak bahaya sekali. Sebab itu kita sebagai Muslim apabila ngaji hadis-hadis lagu ni, hendaklah kita tadi itu kena mensedari, rasa sedar kata, oh kita ni tak leh, kita kena duk jadi molek, kita kena duk jadi berjuruh, wi pandai dengan agama kita. Pakaian kita mula-mula sekali kena bersih. Tubuh kita tadi itu kena bau tadi tu tak tahu ada. Sama ada di tubuh, di mulut, di gapo, tak leh. Ramai di kalangan tok-tok guru kita mengaji luar negeri, maaflah cerita nakal sikit. Semaya dalam saf tadi itu waktu subuh tak tahan mufarakah semaya batal. Hawa apa? Halah kasturi. Kasturi pesen ni hatara nak tahan kata. Batu rokok pula akik tangan, bau pula sining. Suterik kata. Hatta amo tengok dengan mata sehingga tubik semaya raya dengan pakaian tidur. Tu orang Arab. Cutnon, tubik kata kaya kata. Mudah berdoa. Tapi mujurlah alhamdulillah kita ni orang Nusantara, orang Jawi kita sini. Tengok ke belakangnya ni tubik semaya raya dengan molek pakaian molek-molek. Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita nak. Ni, kita nak lagu tu. Cuma itu makna hadis. Cuma kita nak tengok sikit akan ini hadis. Dia kata ini sanad ni zahir dia sahih molek. Apa betul molek?
Rijaluhu thiqat. Orang royak usiqah belakang mengaji boleh 90 sampai ke atas, sampai beratus. Malaikan annal a'masha lam yasma' min Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Tapi A'mash tadi itu dia tabi'in, apa nama atba'i tabi', dia tak ada ambil hadis daripada Anas. Ulama kaji sampai situ. A'mash ni dia jumpa dengan Anas tapi tak ada dengar hadis daripada Anas. Maka apabila tak ada dengar hadis daripada Anas, ulama kira kata hadis ni adalah hadis yang ada lagi sebab yang tak boleh kita nak kata sahih. Pas tarat tu A'mash ni lapis sai mana, Anas ni lapis sai mana, ulama hadis menghaluskan syarat supaya tak seri masuk di dalam hadis Nabi benda bukan-bukan. Kita ni duk jaga takut darah kita, tubuh badan kita di darah masuk bakteria, masuk penyakit dalam darah kita. Tak boleh nak pakai sarung tangan, nak pakai sarung. Kena. Bukan tak kena. Tapi hadis Nabi kita nak terima nak buat amal ibadat ikut mik bucu mana. Ini tak kena. Kena wis sihat. Hadis mari mana, hadis mari mana. Sebab tu umat-umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam pada akhir zaman, hendaklah kamu tadi itu mempelajari akan ilmu ning, dan hendaklah ya wahai orang-orang yang ada ilmu pengetahuan, hendaklah kamu beramanah dengan diri kamu. Nak naik di atas mimbar, nak kecek di atas meja, nak ceramah di mana, warilah bawa datang mari hadis-hadis hak sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bawa hadis hak tak sabit, kerana itu adalah jalan yang musuh Allah Ta'ala nak merutuhkan umat al-Islam dan agama al-Islam hal keadaan kita tak terkabar. Dengan sebab itu ilmu pengetahuan adalah tak di hadapan, janganlah tak perasaan, jangan taklah sifat ta'assub di hadapan kita, supaya perkara-perkara tadi itu tak menghalangkan kita daripada kita nak mengikutkan akan kebenaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah pada perjumpaan kita pada pagi ini. Biiznillah taala kita akan jumpa pula pada ruang yang lain, pada hisah yang lain. Biiznillah taala as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita sekalian, maupun di dalam dunia ataupun di akhirat nanti yang kita tunggu-tunggu. Marilah sama kita tadi itu sahuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menjadikan diri kita sebagai hamba yang senantiasa suka mengabdikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi balik pihak hamba ni nak kemukakan kepada umat masyarakat kita dan nak seru umat masyarakat kita ni supaya kita boleh duduk di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala yang senantiasa kita tadi itu nak tunjuknya kehambaan kita kepada Tuhan. Hamba dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini boleh nak bersama dengan satu ustaz
yang adanya pengalaman lah, yang dia tadi itu senantiasa duk bawa orang tadi itu buat umrah di Makkah Al-Mukarramah, iaitu Ustaz Riza kita lah. Sebagaimana maklum dia tu, jadi amba ni sebagai tatamu jemput teh, boleh kita nak buat kerja amal ibadat umrah sekali dengan beliau. Dia jemput saya ni sebagai penceramah di dalam jamaah dia sekali ni. Maka kita sahutilah apa yang dia itu seru, dan kita nak minta orang kita tadi itu boleh kita bersatu, boleh kita tadi itu bersama-sama, boleh pergi buat umrah sekali. Jadi balik pihak hamba ni nak serulah bagi mereka yang ada kelapangan untuk sama-sama kita nak pergi kerja umrah di Makkah Al-Mukarramah pada masa yang kita telah tetap di dalam gambar hak kita bubuh ni. Maka mudah-mudahan perkara ni menjadikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Dan keistimewaan yang kita nak bawa pergi ni, iaitu kita pergi dengan rombongan Malaysia, dan kita akan naik kapal terbang di Matar KL di sana nu. Dan kita akan berjumpa di dalam susun ni kita nak pergi ke umrah ni. Ada beberapa lah perkara-perkara yang jadi keistimewaan, dan amba sendiri pun boleh sebagai guru jemput teh untuk kita tadi itu pimpinkan jemaah umrah sekali ni. Jadi bolehlah kita tengok cara umrah nabawiyah, sunnah Nabi macam mana, dan kita boleh berapat lagi di antara kita sama-sama saudara, sama ada di Malaysia ataupun di Thailand. Jadi apa yang amba seru ni kepada seluruh umat kita lah, sama ada di Thailand ataupun di Malaysia sendiri pun, boleh kita bersamalah dalam bernamik ni dengan cara bagus. Amba ni lama dah lah duk harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlakunya bernamik umpama ni, tapi tahun ni Tuhan jemputkan kita. Maka marilah sama-sama kita boleh pergi sekali, boleh kita buat amal sekali, boleh kita mengaji sekali, boleh kita hubung silatul arham sekali dalam rihlah umrah kepada Makkah Al-Mukarramah dan kepada Madinatul Munawwarah sebagai tempat kediaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ada kelapangan dan berasa ada hati tadi itu nak ikuti bersama, silalah hubung dengan orang berkenaan yang ada di dalam gambar yang kita bubuh ni. Rakam telefon dia boleh kita sahutilah, boleh kita tadi itu telefon bercakap dengan dia bagaimana. Tapi insya-Allah kita duk rancang itu ada keistimewaan yang kita gabunglah di antara kita dengan ikhwah kita dengan orang Malaysia. Kita boleh hubung lagi silatul arham, boleh lagi kita mengenal akak lagi darajat kita, ke ilmu pengetahuan kita dan cara memikir kita dan lain-lain lagi lah. InsyaAllah Tuhan akan beri ganjaran dan pembukaan kepada kita di dalam rihlah sekali ini dengan cara bagusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.